Alright. Okay, cik kelas. So kita tengok sikit lah chapter 1 ni ya. Kita cover sikit lah chapter 1 hari ni. Kita cover habis pun tengok sebahagian yang boleh lah. Maksudnya bahagian apa yang kita nak belajar dalam chapter 1 ni. Okay. Okay, kalau tengok chapter 1, Introduction to Microsystem Packaging. Okay, pengenalan kepada microsystem, pembungkusan microsystem lah. Pengenalan kepada pembungkusan microsystem. So dekat gambar depan tu adalah IC ya. So kamu tengok this one is actually basic IC yang selalu kamu jumpa dekat malah kalau jenis yang macam ni kan. Kamu buat apa? Lab analog ke lab digit ke lab yang electronic base, banyak kamu jumpa IC yang macam ni. Okay. So apa yang kamu nampak kat IC ni actually ada apa? Apa struktur yang ada dekat IC ni? So kita ada this one is yang hitam ni adalah plastik. Actually dia plastik Benda tu keras. Kamu tengok kan, kamu pegang IC tu keras bahagian yang hitam tu. Tapi sebenarnya adalah plastik lah, tapi dia tahan panas lah. Kita panggil epoxy Bukan plastik biasa ni. Yang kena panas sikit pencair taklah. Yang ni kita ada special punya plastik yang tahan panas lah. Yang kita ada kaki komponen kan. This one is kaki komponen. Kalau kamu tengok this one is kaki komponen Kaki komponen semua ni. Satu-satu ni semua kaki komponen. Dan kaki komponen ni pula ada macam-macam jenis kaki. Ada yang kaki tajam, ada yang kaki bengkok, ada yang tak ada kaki, dia ada bentuk ball. Banyak jenis IC. This one is kita panggil dual inline package. Maksudnya package tu sendiri ada kategori dia, ada jenis package dia. Kalau DIP, contoh macam IC yang kamu tengok ni adalah jenis dual inline package. Dia ada dua line lah. Okay, ada kiri dan kanan tu kita panggil dual inline package lah. Okay, dan kaki dia tajam macam tu. Okay, this one is IC. Yang ni kita nak belajar ni. Macam mana nak buat semua ni? Nak buat dia punya kaki ni, nak buat dia punya plastik kapsul ni. Dan kita nak buat labeling ni macam mana nak buat ni labeling, marking yang untuk site IC bahagian mana ni, ni marking dia kan, macam mana nak buat. Dan dalam connection between kaki dengan IC yang kat dalam, okay, IC ada kat dalam kan, so macam mana kita buat proses penyambungan wire dia. This one is kita belajar dalam kursus ni. Okay, kita belajar dalam kursus packaging. Cuma kamu kena faham benda asas dululah sebelum kita pergi kepada proses. Faham IC tu sendiri dulu. IC punya bentuk lagu mana IC ni? Macam mana bentuk IC? 4 segi ke? Ada yang 4 segi tepat. Ada yang bentuk bulat. Ada yang macam-macam bentuk. Maksudnya benda tu adalah package. Dia panggil package IC. Pembungkusan IC lah. Ya, macam-macam jenis IC yang ada lah. Alright. So, untuk pengenalan chapter 1, kita akan tengok konten lah. Okay, kita akan tengok konten. Apa yang kita nak belajar dalam chapter 1? Okay. Kandungan dia kita nak belajar pengenalan, okay, introduction. Dan kita akan belajar juga dari segi definisi untuk microsystem. Ya, apa dia term of microsystem tu, apa benda kita nak belajar. Then microsystem packaging. Dia panggil MSP ni. Okay. Microsystem technology.
Yang kita belajar juga important of microsystem packaging. Okay, kepentingan dalam proses pembungkusan microsystem lah. And last part is system level microsystem packaging. Okay, so ada 6 sub chapter atau kandungan yang kita cover dalam chapter 1. So chapter 1 ni sebenarnya very simple saja. Ada part yang kamu baca ya, maksud dia baca nota dan cuba fahamkan lah. Okay, dia bukan apa orang kata chapter yang susah pun. Benda basic peringkat awal kita belajar. Tapi still ada yang cover dalam kamu punya assessment lah. Kamu ada dalam test ke, dalam quiz ke, dalam CAA ke, semua ni ada cover juga dalam chapter 1 . Alright. Okay, seterusnya kita tengok pengenalan . So, what is electronic packaging? Kalau kamu tengok dari segi pembungkusan actually contoh macam kita buat pembungkusan barang, this one is kotak kan, kotak. Ini pun pembungkusan. Okay, this one is pembungkusan, but this packaging is not inside of semiconductor. So kamu bercakap tentang pembungkusan semiconductor. So bukan yang ni. Faham? This one is not electronic packaging. This one is not electronic packaging. Okay. Sebab pembungkusan tu sendiri boleh jadi macam-macam benda kita bungkus. Ialah bungkus makanan ke, bungkus item apa-apa is pembungkusan. Tapi kita nak memahami dari sudut semiconductor ni. Macam mana kita nak bungkuskan IC? Kamu pernah fikir tak sebelum ni? Macam mana kita nak buat IC tu? Kenapa kita nak bungkuskan dia? Kenapa kita nak buat package untuk dia? Kalau dia tak ada package, dia tak boleh guna ke IC ni? Macam tu lah. Ada. Contoh macam IC kamu pakai, tak ada package, tak ada yang plastik hitam yang cover tu kan. Kita boleh pakai? Tak boleh kan. Maksud dia ada tujuan pembungkusan yang kita buat ni, yang kita untuk semiconductor ni . Okay, next is okay, ini adalah packaging inside of semiconductor. Okay, so kamu tengok IC ni, yang ni tadi bentuk DIP, sekarang ni bentuk lain pula, quad flat pula. Okay, so yang ni kalau kamu tengok ni kaki yang ke dalam, kaki jeli pula. Yang tadi kaki tajam, this one kaki yang bengkok macam ni, gluing. This one is kaki jeli yang ke dalam. Nampak IC sendiri pun ada kategori ataupun jenis-jenis IC yang berbeza. Dia ada kumpulan-kumpulan IC yang berbeza. Kenapa IC ni kena buat bentuk 4 segi tepat macam ni? Then ada kaki pada keliling pula. Tadi kamu tengok gambar yang first, tadi kaki kiri kanan saja. Tapi yang ni ada kaki 4 bahagian pada 4 sisi. 4 sisi ada kaki. Dan bentuk kaki pun kalau kamu tengok, bentuk kaki dia, yang ni bentuk, dia panggil bentuk sayap. Kamu tengok tu bentuk dia bentuk sayap. Bukan bentuk tajam. This one kaki masuk ke dalam pula. Okay. Even tapi untuk yang bahagian plastik cover ni actually sama lah. Pakai epoxy lah. Bahagian hitam sama aja. Cuma bentuk package dia berbeza. Bahagian epoxy actually dia sama lah. Bahagian plastik hitam ni. Proses dia melalui proses yang sama lah. Kalau kata molding lah. Okay. Dan ada labeling pada setiap IC. IC kamu jumpa semua ada labeling. Boleh tak label ni hilang? Katakan kamu pakai dalam masa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba label hilang. Label ni tak nampak. Faham tak? Dia jadi kabur. Kenapa? Sebab apa kabur?
Apa faktor-faktor yang menyebabkan kita punya label ni kabur? Macam mana kita nak buat label ni? Macam ni method dia kita pakai stamping punya method je ni. Okay, ada laser method untuk marking ni, untuk kita buat dia punya labeling ni. Ini kalau aku tengok ni macam kita tulisan ni actually dia buat stamping method lah. Okay. Cuma ada yang bentuk yang laser ni dia ada bentuk. Macam tu. Macam ada bentuk macam ni, this one laser part. Okay. So yang ni send off semiconductor lah, packaging send off semiconductor punya part lah. Alright, untuk pengenalan electronic packaging is multidisciplinary subject. Okay, so kamu kena ingat electronic packaging bukan semata-mata cover elektronik saja. Okay, dia cover semua bahagian ni. Every part yang ada ni. Even marketing pun ada. Okay, macam mana pula electronic packaging ni boleh cover bahagian-bahagian yang lain? Maksud dia kalau kamu tengok dari segi mean dia, berapa penting electronic packaging ni sebab dia cover bahagian-bahagian yang lain ni. Even mechanical punya part, electrical, industry, chemistry, fizik, even marketing pun ada bahagian yang melibatkan electronic packaging. Maksud dia yang ni adalah part of bidang-bidang yang ada ni lah. Okay. Bukan semata-mata elektronik. Bila kamu tengok electronic packaging, means it's electronic only, no. So, should cover other disciplinary jugalah, bidang-bidang yang lain lah. Electronic packaging dalam definisi bahasa mudah dia yang ni lah, kalau tengok ini adalah definisi bagi electronic packaging. Housing and interconnection of integrated circuit to form electronic system. Maksudnya dia punya housing ni macam dia punya rumah dia lah, perumah dia. Dia punya cover dia. Dengan penyambungan bagi IC. Integrated circuit is IC. IC tu adalah chip lah, chip ataupun dice yang ada di dalam IC gambar yang kamu tengok tadi tu. Dalam tu ada IC, ada chip. Okay. Untuk membentuk sistem elektronik lah. Electronic packaging must provide, okay, yang ni bila kita buat proses pembungkusan elektronik, kamu kena fikir dari segi protection semua ni. Okay, kalau kamu tengok circuit support and protection. Jadi kita tak boleh just nak buat proses tanpa memikirkan elemen-elemen lain. Ini elemen penting dalam electronic packaging. Kena fikir, kalau kamu adalah packaging punya engineer, kamu kena ambil kira semua benda ni. Circuit support protection. Yang ni dari segi sebut. Maksud dia kita tahan kita punya IC itulah supaya ada kekuatan. Even body bagi IC yang bahagian hitam tu sendiri adalah support lah. Bahagian yang support. Dan juga protect. Protect IC yang dekat dalam. Kita nak protect daripada apa IC tu? Kamu nak protect daripada kelembapan, daripada kotor, maksud dia daripada cuaca basah ke. Maksud dia yang tu protect IC yang kat dalam tu kita dah lindung dengan package yang ada tu lah. Heat dissipation. Yang ni adalah pengaliran haba. Okay, heat dissipation tu adalah pengaliran haba. Satu IC, actually kita alirkan haba melalui apa? Melalui kaki IC. So kena ambil kira juga dari segi pengaliran haba dalam satu IC. Kalau kita tak boleh nak alirkan haba daripada IC ni, maksud dia IC kamu akan burn lah. Dia tak ada tempat dia nak flow. Panas tu tak boleh nak flow. Alat elektronik ni, mana-mana alat pun bila bagi source dia akan ada heat lah. Akan ada heat. So, salah satu
cara kita nak alihkan haba adalah melalui kaki IC tu sendiri. Itu yang kita buat. Maksudnya kamu kena ada pertimbangan untuk proses mengalihkan haba jugalah. Signal distribution, yang ni adalah untuk connectivity dengan sistem kat luar lah. Setiap kaki tu apa dia punya function dia. Kaki satu untuk apa, kaki dua untuk apa, yang mana yang bagi source, mana semua tu. Okay. Itu adalah untuk signal distribution, manufacturability dengan serviceability. So yang ni adalah kita ambil kira proses packaging tu sendiri, kita boleh buat dia punya proses secara perkilangan. Maksudnya kamu nak buat dalam industri skala yang besar lah. Kita bukan nak buat seketui macam tu. Kita nak buat banyak. Faham tak? Nak buat proses pembungkusan tu secara kuantiti yang besar. So kena ambil kira dari segi manufacturing juga lah. Macam mana orang buat kat kilang ni, macam mana kita buat IC. Macam mana dia buat pembungkusan IC boleh dapat satu line beribu IC kan. So kena ambil kira dari segi manufacturability dengan serviceability juga lah. Okay, then power distribution ini untuk pengaliran tenaga juga lah bagi satu IC. Okay. Alright, so why do we need packaging? Kalau kamu tengok dalam gambar ni, contoh kenapa kita perlukan proses pembungkusan. Jadi, contoh seorang yang pengembala lembu lah yang ni. Dia tak bawa lembu ni untuk pergi jual susu. So, dia bungkuskan dia punya susu lembu tu dalam kotak. Maksud dia yang ni analogi lah. Analogi pembungkusan tu sendiri. Kita tak bawa apa dia punya source dia secara fizikal lah. Perah susu, letak dalam kotak, then bawa pergi jual. Okay, this one is pembungkusan yang kita nak tengok dari sudut analogi dia sama juga dengan electronic packaging lah. Maksudnya kita nak memudahkan kerja kita lah. Kita nak memudahkan kerja kita. Kalau kata IC tu tak dibungkuskan, kerja kita akan jadi susah lah. So kena ada proses pembungkusan, right? Right, ni produk-produk ataupun produk, example produk yang adalah dalam electronic packaging. Kita ada IC, yang ni semua ni teknologi yang lama lah, Pentium 4 kita tak pakai dah. Tapi kita dalam slide ni saya tunjuk lah jenis-jenis IC ataupun bentuk-bentuk IC yang ada tu. Actually kita ada flash memory, kita ada micro processor, ada kita ada IC. Okay, semua ni adalah device elektronik yang akan dibuat dia punya proses pembungkusan lah. Okay, yang ni semua adalah melibatkan elektronik packaging punya part produk-produk yang ada dalam elektronik. Okay, next is microsystem product. Alright, untuk microsystem product kita pecahkan kepada 6 pengkelasan ataupun 6 bahagian lah. Yang ni adalah produk microsystem. Produk microsystem kalau kamu tengok ada pecahan dia. Okay. Kita ada komputer. Semua yang computer based. This one is handheld device. Contoh macam handphone. Okay. Walkie-talkie. Consumer electronic. Ini alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik. Okay. Maksud dia barang pengguna lah. Consumer ni pengguna kan. Elektronik pengguna. Maksud dia yang ni alat-alat yang banyak digunakan dalam sama ada di rumah ke, di kilang ke. Okay. Di mana-mana banyak pakai consumer elektronik punya alat lah. Okay. Next is biomedical application. So yang ni more on
medical punya part lah. And then space application untuk aeronautic punya part. Then kita ada communication. Okay, communication ni untuk satellite system semua ni. Okay. So kamu kena faham microsystem dia ada pecahan ikut bidang dia. Kalau komputer, apa yang ada dalam komputer ni, pecahan-pecahan dia ni kan kamu kena belajar lagi lah. Even dalam communication, dia ada pecahan-pecahan lagi. Yang ni lebih detail lah. Maksud dia kamu cuma belajar umum dalam microsystem ni ada 6 pecahan penting. Selebihnya dalam apa pecahan yang ada dalam every part ni kamu belajar sendirilah. Saya tak cover yang bahagian detail tu lah. Alright. So saya nak kamu faham 6 produk microsystem. This one semua ada 6. Okay. Yang ni kategori utama lah kita panggil ya. Kategori utama dalam microsystem. Alright. Next is microsystem trend. Kita tengok juga dari segi teknologi trend yang ada dalam electronic product. Okay. Contoh macam consumer electronic tadilah. Consumer electronic. Actually trend ni pun bukanlah trend yang terbaru. Sebab ini daripada Nota. Nota pun tahun 2001 punya Nota kan. Maksud dia estimate teknologi trend yang ada ni pun memang dah wujud pun sekarang semua teknologi trend yang ada ni. Okay. So, kalau tengok consumer. Okay, dalam consumer electronic product, kita ada analog to digital, TV, PC merge, network of music and video. So kamu tengok semua bahagian consumer ni semua bahagian dekat sini lah dan ke atas. So yang ni semua cover dalam consumer punya part lah. Okay. So bahagian ni semua cover dalam consumer punya part. Okay. Semua ni dah wujud dah teknologi-teknologi yang ada ni. Interactive communication. Yang kita buat sekarang pun teknologi kan. Kita pakai Google Meet untuk kelas. Semua teknologi yang latest punya teknologi lah. Okay, then analog to digital audio, video to digital disc, LAN, smartwatch, integrated video phone, smart clothes. Macam smart clothes ni macam pakaian yang boleh charge, yang ada solar system, house sensor, wearable computer. Semua ni adalah consumer product lah. Okay, dalam communication punya part, kita ada pecahan untuk communication actually adalah voice to data exchange, kita ada mobile phone, electronic cable, multifunctional phone, global phone. Untuk automobil, contohnya kita ada navigation system. Macam sekarang semua pakai navigation. Kau pakai apa teknologi navigasi ni dah jadi apa orang kata trend sekarang ni. Mau pergi mana-mana pun navigate ya. Lokasi ya dia bawa kamu pergi lah. Dia autopilot, contoh macam autopilot. Sekarang kereta pun kalau punya teknologi kereta sekarang dah tak pakai pemandu pun memang dah wujud kan. Tapi kita tak ada lagi lah kat Malaysia dah. Kalau luar tu pun dah ada lah. Okay. Maksud dia kereta bawa sendiri lah. Drive kamu. Alright, then integrated electronic control, collision warning system, information and traffic control system. Semua ni bawa automobil punya part. Okay, kita ada komputer. Okay, dalam komputer punya part. Komputer punya part ni. Okay, ni semua kamu tengok lah. Kamu baca lah. Bahagian komputer, teknologi yang ada, infrastructure. Tengok balik. Medical punya part pun tengok balik. Ni semua bahagian-bahagian yang cover mengikut jenis kategori produk lah. Okay, yang kita belajar tadi ada 6 tadi dalam microsystem. So yang ni pecahannya ada contoh-contoh trend teknologi yang wujud mengikut kategori produk yang ada, komputer, infrastructure, medical semua ni. Right, so clear lah.
Alright, untuk definisi bagi microsystem, okay, kalau kita tengok dalam gambar rajah yang ada ni, ini adalah microsystem packaging. Kamu kena faham apa gambar bulat ni. Dia nak terangkan apa benda. Gambar bulatan biru ni. Apa benda yang kita nak tengok ni dalam microsystem. Okay, kita tengok definisi dululah. Microsystem are micro miniaturized and integrated system based on dia semua teknologi ni. Maksudnya dalam microsystem ada semua teknologi ni. Kita ada microelectronic, RF wireless, photonic, MEMS, packaging technology. So yang ni kita panggil wave. Wave maksud dia gelombang lah. Ini gelombang pertama microelectronic, kedua RF wireless, then photonic, MEMS dan juga packaging technology. Okay, yang ni adalah peringkat-peringkat awal gelombang teknologi yang wujud zaman-zaman sebelum ni lah. Okay. Kalau kata dalam microelektronik, apa dia yang kita belajar? Sem lepas kamu belajar, wujudnya transistor. Okay, bila ada transistor, wujudlah segala macam alat elektronik. Okay, itu adalah asas kepada teknologi yang ada sekarang adalah transistor lah. Alright, dalam microsystem product, so dia ada di apa orang kata dikandungi yang ni mengandungi 4 bahagian ni lah, microelectronic, MEMS, RF wireless dengan photonic. Yang mana kita ada sistem packaging untuk RF wireless dan juga device packaging untuk microelectronic part. Dan luaran kita ada sistem engineering untuk cover bahagian microsystem teknologi lah. So this one kamu kena ingat lah. Cuba fahamkan gambar aja apa dia microsystem ni. Kenapa kita cover dengan 4 bahagian ni. Microelectronic, MEMS, photonic dan RF wireless. Apa benda pula MEMS, apa benda pula. Okay, microelectronic ni mungkin kamu dah selalu jumpa, familiar lah. Sebab kamu sendiri course microelectronic kan. Then photonic, what is photonic? RF wireless, apa dia? Apa dia bidang-bidang yang cover microsystem teknologi ni? So kamu kena ada knowledge jugalah untuk 4 bidang ni, microelectronic, MEMS, photonic, RF wireless. Saya cuma sentuh secara ringkas ya, sebab yang ni adalah task untuk kamu nanti. Kat bahagian last saya akan terang balik apa task kamu untuk chapter 1. Alright, so kita tengok 545. Sini habiskan sikit lagi lah. Right, microsystem packaging. So yang ni adalah pecahan dia lah. Yang tadi kalau kamu tengok microelectronic, photonic, RF wireless dengan MEMS. Ni dia punya akar dia. Okay. Akar dia adalah microsystem packaging dan ini adalah dia punya bidang lah. Bidang dia kalau tengok anting-anting dia ni semua bidang dia. Bidang yang ada dalam microsystem packaging. So yang kita tengok tadi ada 6 bahagian. Kita ada automotive, aerospace, kita ada medical, telecommunication, kita ada computer, consumer. So dalam microsystem packaging ni dia pecah balik kepada bidang yang berbeza lah. So dia pergi kepada aerospace, pergi pada automotive, consumer, computer, telekom. Okay. Ini adalah anting-anting dia ni. Semua bidang-bidang yang ada dalam microsystem. Yang mana yang support microsystem packaging adalah 4 benda ni. Microelectronic, photonic, RF wireless dan MEMS. Semua ni maksud dia yang ada ni mesti ada teknologi yang 4 teknologi ni lah. Either one lah. Ada yang ada MEMS, ada yang micro E, ada yang photonic dan juga RF wireless lah.
Dan wave bagi microsystem packaging, ini this one is kita panggil wave. First wave if microelectronic, second wave if wireless, RF wireless, third wave if photonic, fourth wave is MEM. So kamu akan belajar empat wave ni juga, okay. Dia wave ni kita ikut tahun lah, maksud dia teknologi mana yang start dulu. Micro E dulu, then RF wireless, then start photonic, then last start MEM technology. Kamu tahu dari segi kitaran wave untuk teknologi trend mengikut first wave, second wave, third wave dengan fourth wave. Dia ikut aturan dia tak boleh langgar. Maksud kita start dengan wave yang awal. Microelectronic dulu, RF wireless, photonic dan MEMS. Sekarang ni apa benda semua ni? RF wireless apa dia? Photonic apa benda pula? Then MEMS apa benda pula? Faham? So kita nak tengok pecahan bahagian ni. Every part yang ada ni kita akan tengok. Right? Okay. Saya nak break dulu. Then untuk minggu ni saya akan ambil satu lagi sesi kuliah dalam sesi makmal lah kalau boleh dalam sesi makmal, sebab kamu minggu ni bukan ada sesi makmal apa yang start apa kan. Mungkin kita akan arrange hari Rabu atau Khamis untuk saya habiskan chapter 1. Boleh tak? Boleh sir, boleh sir. Alright. Boleh. Okay, so kita akan sambung lah. Kita akan sambung chapter 1 sampai habis. Then saya akan bagi task lah untuk chapter 1 untuk semua. Alright, saya stop dulu. Sebab kita baru hari pertama pun dah nak belajar banyak benda ni. Jadi bosan tak. Subjek ni memang membaca je kerjanya. Banyak teori Dia tak ada apa. Apa orang kata yang berat-berat tu tak ada. Untuk kamu buat analisa tak ada. More on orang kata apa, mudah faham. Even proses pun mudah faham je. Banyak benda yang kita belajar tu dia tak technical sangat lah. Memang even proses tu adalah technical tapi bukanlah terlampau kompleks sangat pun. Just very simple part. Okay. Alright, so saya stop dulu kelas hari ni.